Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sidang jemaah yang saya hormati dan saya kasih, Iqra kita baca. Patutnya pada peringkat ini kita dah punyai hati yang peka, hati yang sensitif, hati yang perasa sudah. Bagaikan suatu yang tak munasabah di ujung-ujung usia 60 tahun, 70 tahun, tak sensitif lagi hatinya, tak peka lagi, tak perasa lagi. Patutnya bila dengar Iqra kitabaka, anda meluru ambil Quran anda, letakkan atas hal kita sambil baca doa, walaupun imam tak baca. Allahumma akrimni bi karamatil Quran. Setiap kali dengar Quran, setiap kali dengar Quran daripada guru kita ke, daripada pensyarah ke, daripada radio ke, televisyen ke, maka minta Allahumma akrimni bi karamatil Quran. Ya Allah, muliakan aku semulia Quranmu. Kalau itu lupa ataupun terlepas pandang, minta Allahumma arhamni bil Quran. Allahumma arhamni bil Quran. Yang pertama tadi kita utamakan iaitu doa Allahumma akrimni bi karamatil Quran. Ya Allah, muliakan aku semulia Quranmu. Kalau seorang, kalau ramai, Allahumma akrimna bi karamatil Quran. Sambil hayat pandang depan kita Umar Khattab, sambil waktu anda baca Allahumma arhamni, Allahumma akrimni bi karamatil Quran, andaikan personality Umar Khattab berada di hadapan kita, yang telah hina sehina-hinanya selama 40 tahun dah, kalaulah beliau mati pada usia itu dan tak dapat penghormatan, kemuliaan dari Quran, maka matinya dipanggil mendiang, saudara, dan kuburnya menunggu sebagaikan kawah neraka. Tetapi Allah ubah beliau daripada sehina-hina manusia, saudara, akhirnya menjadi antara yang mulia, semulia Qurannya, kerana bermula daripada mendengar Quran. Selama 40 tahun tak pernah dengar Quran, tak kenal Quran. Tapi pada usia 40 tahun satu hari berhenti sebentar mendengar Quran yang sedang dibacakan oleh adiknya Fatimah, surah 20 ayat 1 sampai 6. Taha ma anzalna alaikal Qur'ana litashqa illa tazkiratan liman yahsya tanzilan mimman halakal arda was samawatil ula ar-rahmanu alal ashistawa lahu ma fis samawati wa ma fil ardi wa ma bainahuma wa ma tahtas sara. Allahumma akrimni bi karamatil Quran. Waktu mendengar 6 ayat daripada 124 ayat surah Taha, maka beliau pun mula menjadi mulia. Lantas tadi datang nak membunuh adiknya Fatimah yang telah beriman dan beriman dengan Muhammad, tapi mula berubah hatinya, jumpa Fatimah, minta tunjukkan mana dia Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Akhirnya ditemukan dengan Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juhurkan tangannya, Muhammad, asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu annaka rasulullah. Saat-saat mula mulia dah mula menjelma pada hati Umar Khattab. Sebelum itu hina-hina, sehina-hina. Dan anda pun sedia untuk menjadi mulia seawal membaca Allahumma akrimni bi karamatil Quran.
ataupun Allahumma rahamni bil Quran. Lepas saja beliau bersyahadah, beliau pun balik ke rumah, ambil Quran baca. Ya ayyuhalladzi, lihat surah yang kelima ayat 6. Ayat mula yang dibacanya. Ya ayyuhalladzina amanu idza kuntum ila sholati fagsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiq wamsahu bi ru'usikum wa arjulakum ilal ka'bayn wa in kuntum junuban fattaharu. Telah bersyahadah pada usia 40 tahun sebagai hina, dipanggil maita. Orang yang tak ada roh Quran, hidupnya dipanggil maita. Maita surah yang ke-6 ayat 122. Awaman kana maita fa ahyainahu. Maita, bangkai bernyawa yang kita mesti rasa geli, rasa jijik, yang Allah ancam kita, siapa yang suka mengupat maka nanti akan diberi makan bangkai saudaranya yang bernyawa. Atuhibbu an yakula lahma akhihi maita. Orang yang suka mengupat nanti akan diberi makan daging saudaranya yang bangkai bernyawa. Umar Khattab pernah menjadi bangkai bernyawa selama 40 tahun, tapi Allah ubah beliau dengan sekelip mata saja. Akhirnya beliau bukan saja mati sebagai almarhum yang orang biasa macam kita ataupun almarhumah, tapi merentasi, dipanggil sehingga dipanggil radhiyallahu anhum wa radu'an, sebab beliau menghimpunkan roh Quran yang sebanyak 6236 itu pada hati beliau. Rasul kita Muhammad dan rasul-rasul lain menghimpunkan roh kitab. Muhammad menghimpunkan roh Quran yang sebanyak 6236 di hati beliau. Anda telah apa yang terhimpun pada hati anda? Bila kita menghimpunkan Quran, roh Quran dalam hati kita, automatik hati kita menjadi salim. Yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Sana surah yang ke-26 ayat 79. Tetapi kalau kita tidak menyimpan roh Quran, malah menyimpan hazanah dunia pada hati kita dipanggil marat. Lawankan salim, lawannya marat. Kalau salim tadi ada 26, 97, marat. Fi qulubihim maradun fazadahumullahu marada walahum azabun alimun bima kanu yakzibun. Tanya diri kita, kita masih belum cukup sensitif walaupun dah 60 tahun, 70 tahun. For simple reason, kerana terlampau sikit roh Quran pada hati kita. Tak beri rasa peka, tak beri rasa sensitif, tak beri rasa pun agak lagi dah. Kena patut punyai hati yang sensitif. Hati yang sensitif itu dengan Quran mula dengan Allahumma akrimni bi karamatil Quran, Allahumma rahamni bil Quran. Dalam masa yang sama, fikir apa yang banyak pada hati kita. Yang pastinya saya berpendapat dalam hati kita menyimpan terlampau sikit roh Quran saudara, tapi terlampau banyak hazanah dunia pada hati kita. Sebab itu hati kita marat. Tanda-tanda atau simptom hati yang marat itu marahnya, bencinya, tak nak baca Qurannya, tak nak belajar Qurannya, tak taat Allah, tak taat Rasulnya, selang-seli dengan hasadnya, dengkinya, ujubnya, riaknya, sombongnya, bongkaknya. Semua itu bersarang pada hati kita. Selagi tidak dibuang dengan menempatkan roh Quran yang sebanyak 6236 dalam hati kita, barulah hati kita dipanggil salim. Maka buat catatan, hati ada dua jenis. Satu, hati yang salim,
26 ayat 97. Lawan hati yang marat. Marat ada pada surah yang kedua ayat 10. Dan bila hatinya marat tapi tidak diisi dengan roh Quran, maka ada harapan akan disil oleh Allah. Sil itu dipanggil khatama. Khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala absarihim ghishawah. Surah yang kedua ayat 7. Bila hatinya telah disil kerana penuh dengan penyakit-penyakit, maka datang 3 penyakit tanpa diundang, iaitu sumun, bukmun, unyun fahum la yarji'un. Surah 2 ayat 18. Itu rangkaiannya, saudara. Rangkaian untuk hati mula daripada 2.7 campur 2 campur 2.10 campur dengan 2.18. Akhirnya dia kat dunia macam binatang ternakan, macam lembu dan kambing. Surah yang ke-7 ayat 179. Walaqad zara'na li jahannama katsiran minal jinni wal ins lahum qulubul la yafqahuna biha walahum a'yunun la yubsiruna biha walahum azanun la yasma'una biha ulaika kal an'am bal hum adall ulaika humul ghafilun. Sambil tulis, saudara, nanti tengok surah Al-Waqi'ah. Sengaja saya tak sebutkan ayatnya. Surah Al-Waqi'ah, sullatun minal awwalin wa sullatun minal akhirin. Peminat pencinta Quran itu terlampau sikit. Boleh kata minority. Sullatun minority. Kita sekarang ini berada dalam minority banding dengan tadi semua jemaah ramai. Sullatun minal awalin wa sullatun minal akhirin. Zaman awal pemula Islam pun sikit yang minat baca Quran, sikit yang minat menghafal Quran, sikit yang minat tadabur Quran. Terus saja banding dengan jemaah kita tadi, berjemaah lebih ramai. Kalau sebut itu dulu sampai sekarang, saudara. Jangan anda kecil hati, makin konsisten kita walaupun sikit, kerana sikit itu akan didulukan masuk ke syurga daripada yang ramai, saudara. Oleh itu, jom gerakkan lidah kita tiap kali dengar Quran, Allahumma akrimni bi karamatil Quran, Allahumma arhamni bil Quran. Dan sekarang kita baca satu ayat untuk tambah kepada koleksi yang telah ada pada hati kita. Anda patut kira berapa telah ada pada hati anda roh Quran, saudara. Quran itu nyawa ataupun roh. Quran itu kitab. Quran itu kitab. Surah 2 ayat 2 zalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Quran itu nyawa. Surah 42 ayat 52 wa kadzalika auhayna ilaika ruhan min amrina ma kunta tadri mal kitabu walal iman walakin ja'alnahu nura nahdi bihi man nasha'u min ibadina wa innaka latahdi ila siratim mustaqim. Ayat-ayat Quran ialah yang Nabi, yang Jibril sampaikan bacakan pada Muhammad, Rasul kita, simpan dalam hatinya. Sana surah yang kedua ayat 79. Man kana aduwal li Jibril fa innahu nazzalahu ala qalbika bi iznillah musaddiqan lima baina yadayhi. Jibril datang bawa Quran, bawa roh Quran, bacakan pada Muhammad, Rasul kita simpan di hati. Anda simpan di mana roh Quran, saudara?
Kadang-kadang suruh simpan masaknya tempat tinggi pun kadang tak mau. Wajib hormati, simpankan masaknya tempat yang tinggi. Wa ja'ala kalimatal ladzina kafaru sufla wa kalimatullahi hiyal ulya. 9:40. Manakala rohnya simpan di hati, nazala bihi ruhul aminu ala qalbika litakuna minal munzirin bilisanin arabiyyin mubin. Surah 26 ayat 174 176. Bukan saja kita wajib belajar Quran saudara, kita wajib juga belajar bahasa Arab. Wajib belajar Quran dan wajib belajar bahasa Arab. Nazala bihi ruhul aminu ala qalbika litakuna minal munzirin bilisanin arabiyyin mubin. Inna ja'alnahu Qur'anan Arabiyya. Masa gesakkan saya belajar bahasa Arab sedapat-dapatnya walaupun dah di ujung-ujung usia ni. Baik besok kat sana kalau ditanya ada jawapannya. Dah belajar tapi apakan daya, kerana dah terlampau lewat, ada jawapannya. Kalau ditanya sana tak belajar, apa dah jawapannya? Saya beritahu pada anda dan saya sedia untuk bimbing anda kalau anda nak belajar bahasa Arab. Cari masa yang sesuai, kita tadabbur bahasa Arab, baca dia punya sarabnya, baca nahunya, baca dia punya lugahnya. Daripada Quran saja ada nahunya, ada sarabnya, ada balaghahnya, ada mantiknya. Tu dia saudara, saya war-warkan awal-awal saudara buat keputusan segera. Kerana masa kita dah tak banyak atas dunia ini. Kerana masa yang diberi alhamdulillah setakat antara 60 hingga 70 tahun. A'maru ummati ma baina sitina wa sab'ina sanatan. Umur umatku ialah antara 60 hingga 70 tahun sahaja. Pada usia 70 tahun dah berapa kumpul saudara roh Quran? Baik itu pernah saya cadangkan pada anda, paling tidak sebelum kita mati saudara, mesti simpan roh Quran sebanyak 1559. Tanyakan pada diri anda, dah cukup ke 1559? Ada sebabnya. Jom kita baca dengan permulaan Allahumma akrimni bi karamatil Quran. Baca satu ayat surah yang ke-17 ayat 9. Dan saudara sedia untuk buat catatan saudara, ikut poin-poin. Inna hadzal Qur'ana, sesungguhnya Quran ini. Yang pertama, yahdi lillati hiya aqwam, dia petunjuk yang paling benar. Itu poin nombor pertama. Inna hadzal Qur'ana, satu, yahdi lillati hiya aqwam. Nombor dua, wa yubasyirul mu'minina alladzina ya'maluna as-solihat anna lahum ajran kabira. Apakah inna hadzal Qur'ana yahdi lillati hiya aqwam wa yubasyirul mu'minina alladzina ya'maluna as-solihati anna lahum ajran kabira. Kalau dah habis tambah lagi, fa innal ladzina la yu'minuna bil akhirati a'tadna lahum azaban alima. Tambah. Umur sentiasa bertambah, kadang-kadang cawangan pun bertambah, rezeki pun bertambah, keluarga bertambah. Bukan sesuatu yang tak dapat terima akal. Ruh Quran tak bertambah, statik saja. Statik itu maknanya majoriti kita hanya ada 7 ayat. Itu pun kerana Allah beri pada kita. Surah 15 ayat 97, walaqad atainaka sab'an minal masani wal Qur'anal azim. Pada kamu wahai Muhammad dan umatmu kami beri 7 ayat yang dipanggil sab'a al-masani, 7 ayat yang diulang-ulang. Mula di bismillahirrahmanirrahim yang dipanggil surah Al-Fatihah.
Itu diberi percuma dengan harapan ada 7 kita boleh semayang, saudara. Jadi semayang dengan itu sentiasa beriringan, sentiasa bersamaan, saudara. Tapi kawan kita ramai yang semayang saja dan berjemaah saja, sedangkan dia tak tahu. Kalau dia sedar insaf baca surah 29 ayat 45, 29 surah Al-Ankabut ayat ke-45, utlu ma uhiya ilaika minal kitab, itu poin nombor 1. Bacalah apa yang diwahyukan kumpul pada kitab, itu poin nombor pertama. Yang kedua, aqimis salata innas salata tanha anil fahsya'i wal munkar wala zikrullahi akbar wallahu ya'lamu ma tasna'un. Allah susun sedemikian rupa, ada sebabnya, saudara. Allah tak sebut aqimis solah dulu, dia sebut utlu ma uhiya ilaika. Maknanya yang terbaik itu ialah baca Quran, pelajari Quran, baru sembahyang kedua itu tak sampai terbaik. Walaupun anda sempat berjemaah, baru dapat yang 27% saja, lebih baik saja, tapi betul tak dapat yang terbaik. Sebab itu letakkan utlu ma uhiya ilaika minal kitab, itu yang terbaik. Sebab terbaik itu orang yang pelajari Quran dan menyampaikannya. Khairukum man ta'allamal Qur'ana wa 'allamahu, sebaik-baik kamu ialah orang yang mempelajari Quran dan menyampaikan. Waktu ini anda dah jadi 50% orang yang terbaik, tambah lagi 50% untuk jadi terbaik dengan cara sampaikan pada mereka. Wajipan anda menyampaikan pada orang yang anda kasih, saudara. Cuba kira-kira siapa dia orang yang kita kasih, saudara. Kalau tidak, yang pertama anak kita, yang kedua isteri ataupun suami kita, yang ketiga, keempat ayah ibu kita, last sekali saudara mara kita. Kalau sebut itu dengan dia punya sekuennya, kalau sebut itu surah Abasa, Abasa wa tawalla, nanti akan dapat yauma yafirul mar'u min ahihi wa ummihi wa abihi wa sahibati wa banihi. Ini dia orang yang paling kita sayangi, tapi ada grade-nya, ada ratingnya, dan mereka pun menyayangi kita. Oleh itu, saudara, sayangi mereka. Sayangi mereka maknanya anda sampaikan apa jua yang anda pelajari mengenai Quran malam ini. Sebab itu kewajipan kita yang pertama, balighu anni walau kana ayah. Anda wajib sampaikan kepada 5 orang tadi. Tapi apa yang anda tak sampaikan kalau anda tak buat catatan? Kali belajar Quran, kena sedar kita pelupa, sebab itu kita wajib mencatat. Jangan kecil hati, memanglah jadikan kita pelupa, saudara. Lawannya tak mungkin lupa, dia tak mungkin lupa. Wa ma kana rabbuka nasya, Rabb kamu tak mungkin lupa, tapi kami jadikan pelupa. Oleh kerana kita pelupa, maka wajib mencatat. Dah wajib mencatat pun doanya, Allahumma zakirni minhuma nasitu. Lewat Quran sedikit cukup, saudara. Dengan modus operandinya, dengan caranya, dengan doa sekali. Tapi kita kadang-kadang belajar ikut suka hati kita, atau ikut dia punya sekuan dia, ikut peraturannya, 1, 2, 3, 4, macam itu. Inna hazal Qur'ana yahdi lillati hiya, ke petunjuk yang paling benar. Petunjuk yang paling benar itu dipanggil Al-Haq. Al-Haq ada pada surah yang ke-22, 62. Catat, lihat Quran kita, bacakan, simpan di hati sikit demi sikit. Zalika bi anna Allaha huwal haq wa anna ma yad'una min dunihi wal batil wa anna Allaha huwal aliyyul kabir.
Petunjuk yang paling benar dipanggil Al-Haq. Al-Haq itu satu daripada surah-surah namanya. Al-Haq, Al-Qawi, Al-Matin, Al-Mu'is, Al-Muzil, Al-Sami, Al-Basir, Al-Hadi, Al-Badi, Al-Baqi, Al-Warisu, Al-Rashidu, Al-Sabur. Dah lama saya pohon, saya rayu anda menghafal Al-Asma'ul Husnanya. Nanti akan jumpa Al-Haq. Boleh katakan permulaan berjumpa tak putus-putus. Saya minta anda, saya bacakan sabda Rasul, inna lillahi tis'a wa tis'ina isma wa man ahsaha dahalal jannah. Bagi Allah nama-nama yang indah 99. Siapa yang mengimaninya, membaca Qurannya, maka tempatnya kat syurga. Apa tak cukupkah itu sebagai motivasi pada kita, saudara? Nak baca surat khabar hari-hari pun takkan tunjukkan siapa Allah. Nak baca dengan berita tiap-tiap waktu pun, COVID pun takkan tunjuk siapa Allah. Tapi Quran tunjuk, inna haza sirati mustaqima. Ini jalan ke lurus, ini jalan ke syurga, ini jalan ke neraka, semua tunjuk. Oleh itu lekah-lekah di rumah hafalkan nama-namanya seawal. Wallahu allazi la ilaha illahu. Satu, alimul ghaibi wasyahada, ar-rahman ar-rahim al-malik. Lihat 59, 22, 24. Al-malik, al-kudus, as-salam, al-mu'minu, al-muhaiminu, Al-Aziz, Al-Jabbar, Al-Mutakabbir, Al-Khaliq, Al-Bari, Al-Musawwir, Al-Aziz, Al-Hakam, Al-Adlu, Al-Latif, Al-Habir, Al-Mu'is. Itu baru 15 saja. Dia nakkan seorang campur dengan 84. Itu bukan kerja mudah. Hari pertama lagi kami sebutkan apal-apal, tapi ada suka bertangguh. Jangan tangguh-tangguhkan. Ini hari punya subjek matter apalkan, kan akan datang ada subjek matter lain. Kalau ini hari tak settle, nanti bertambah timpap-timpap. Itu bikin kita malas. Malah nak baca Quran kan susah. Akhirnya hati kita disil. Hatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala absarihim ghishawah wa lahum azabun alimun bima kanu yakzibun. Mukjizat pertama Quran petunjuk. Inna hadzal Quran yahdi lillati hiya aqwam. Dia menunjuk yang benar. Menunjuk itu perbuatannya hada, fi'il mudhari'nya yahdi, isimnya hudan. Dia yang menunjuk dipanggil Al-Hadi. Maka satu nama Allah dipanggil Al-Hadi. Yahdi ila siratim mustaqim. Dia tunjuk jalan yang lurus. Allah tunjuk kerana dia Al-Hadi. Kita tak mungkin menunjuk jalan yang lurus walaupun nama kita Abdul Hadi. Allah saja yang layak dipanggil Al-Hadi. Kita kalau ingin dak Al-Hadi kena tambah daripada Abdul Hadi. Maka mesti menunjuk yang benar, cakap yang benar, tunjuk yang benar, pangkah yang benar. Maka yahdi lillati hiya aqwam. Quran itu petunjuk yang benar. Petunjuk yang benar dipanggil Al-Haq. Al-Haq satu daripada nama Allah Al-Asma'ul Husna. Al-Haq maknanya tak mungkin berubah, tak mungkin rosak, tak mungkin lenyap dan kekal selama-lamanya. Itu Al-Haq. Oleh kerana zatnya dipanggil Al-Haq, Allah zatnya dipanggil Ahad, maka zatnya tak mungkin berubah, zatnya tak mungkin rosak, zatnya tak mungkin lenyap, malah kekal selama-lamanya. Kekal selama-lamanya untuk Allah dipanggil Baqa. Kullu man 'alaiha fanin wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram fa bi ayyi ala'i rabbikuma tukazziban. Kerana zatnya dipanggil Al-Haq, tak mungkin berubah. Badan kita berubah, kampung halaman kita berubah,
Harta benda kita dah rosak dan ramai pun lenyap, tapi dia tak mungkin berubah, tak mungkin rosak, tak mungkin lenyap, kekal selama-lamanya. Kekal selama-lamanya dipanggil baqa. Ada satu kekal saja tapi tidak selama-lamanya, dipanggil khalidina fiha abada, yang kekal berabad-abad saja. Yang kekal berabad-abad saja ialah merujuk pada syurga dan isinya, neraka dan isinya, kekal berabad-abad saja. Habis masa abadnya maka habis, tapi Allah tetap ada. Wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram fa bi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Kerana zatnya baka, maka ilmunya, kalamnya yang ada di hadapan anda Quran itu pun kekal, tak berubah, tak mungkin berubah. Sekali dia berjanji tetap selamanya begitulah, tak akan berubah, tak mungkin rosak. Quran tak mungkin rosak. Ada 5 kitab yang mengandungi wahyu-wahyunya yang bersatu hak. Pertama Suhuf, Zubur, Zabur, Taurat, Injil, itu hak. Maknanya tak mungkin berubah, tak mungkin rosak, tak mungkin lenyap. Tapi toleh kiri kanan saudara, toleh kiri kanan depan belakang, mana dia Suhuf, mana dia Zabur. Kita kata tadi dia ahad, tak mungkin berubah, tak mungkin rosak, tak mungkin lenyap, dia akan kekal selama-lamanya. Mana dia Zabur, mana dia Taurat, mana dia Injil, mana dia Suhuf? Jawapannya dah tak ada saudara. Jadi kenapa walaupun berstatus hak dah tak ada, tak macam Quran hak ada? Cuba fikir-fikir saudara, anda tak nak fikir untuk itu. Kami selalu hari fikir itu. Bertuah kita kerana ada masih kitab yang hak. Bangsa lain tak ada. Fikir-fikir sambil baca panduan asalnya, surah yang ke-15 ayat 7. Inna nahnu nazzalna zikra wa inna lahu lahafizun. Olah ayat ini akan confirm kenapa Quran makin kekal selama-lamanya al-haq, sedangkan kitab yang 4 tadi walaupun hak tapi dah tak ada. Bincang sama anda, tak dapat penyelesaiannya, insya-Allah kami akan beritahu nanti. Quran itu petunjuk yang benar. Malah kita yang telah lama dengan Quran patut dah berani dah. Hari ni masih segan-segan, nak bawa pun segan, nak baca pun segan, nak belajar pun segan. Patutnya kita dah berani sampai tunjukkan pada dunia, tunjukkan pada negara kita, tunjukkan pada jemaah kita, mukim kita, qaryah kita, rumah tangga kita, anak kita, isteri kita. Kami tunjukkan pada anak kami, pada isteri kami, pada Malaysia negara kita, di dunia kami tunjukkan. Untuk kami sempat bertugas di UK sana, pernah kami tunjukkan pada rakyat jelata Margaret Thatcher, inna hadzal qur'ana yahdi lillati hiya aqwam wa yubashshirul mu'minina alladzina ya'maluna sholihati anna lahum ajran kabira. Suatu bertugas di Australia, di bawah pimpinan Bob Hawke, kami tunjukkan inna hadzal qur'ana yahdi lillati hiya aqwam. Waktu di Malcolm Fraser di New Zealand, kami tunjukkan pada rakyatnya inna hadzal qur'ana yahdi lillati hiya aqwam. Pada Sinsyah Abi yang baru mati pun, waktu kat sana tunjukkan inna hadzal qur'ana yahdi lillati hiya, dengan rasa megah, dengan rasa bangga, seronok, yakin. Inna hadzal qur'an, tak ada rasa takut. Tapi anda nak tunjuk pada anak pun takut, nak tunjuk pada isteri lagi takut, nak tunjuk pada besan takut, nak tunjuk siapa pun takut. Kerana terlampau sikit roh Quran yang ada pada hati anda, tak beri kita kekuatan, tak beri kita keberanian, tak beri kita keyakinan, sehingga kita malu, sehingga kita bisu, mulut pun tak nak bercakap. Nak buat Quran malu, nak baca Quran malu.
nak baca tajwidnya malu, basarnya malu, tapi kami bangga kerana kami menyimpan hampir 5,000 ayat dalam hati kami, berikan kekuatan, beri kami keberanian depan siapa pun. Itu dia mukjizat Quran. Namun walaupun kita diberi kekuatan tapi mengaku la haula wala quwata illa billahil aliyil azim, ya rab zidni quwatan ila quwatikum wala tatawallau mujrimin, surah 11 ayat 52. Baca tu saja biar Allah beri kekuatan pada kekuatan azam kita, kekuatan cita-cita kita nak menghafal Quran, nak baca Quran, nak belajar Quran, berkuat. Sekuat mana pun kita tetap menjadi golongan yang minoriti. Anda minoriti banding dengan jemaah sembahyang jemaah maghrib tadi. Anda kan minoriti dalam kampung halaman anda. Anda minoriti pada semua dunia. Minoriti itu lawannya majoriti. Minoriti dalam bahasa kan dipanggil sulatun minal awalin, sulatun minal akhir. Zaman Muhammad pun sikit itu sahabat-sahabat beliau yang dapat dikira dengan jari, sulatun. Dan akhir zaman pun lagi sikit, yang 3/4 ataupun majoritinya wa aksarahum la ya'lamun wa aksarahum la yashkurun wa aksarahum fasikun wa aksarahum jahilun. Yom, terima kasih, maintain jadi golongan yang sikit tu dah. Golongan yang sikit inilah akan ditempatkan pada 4 golongan, minan nabiyyin wasiddiqin wasyuhada wassalihin wa hasuna ulaika rafiqa. Itu dia mukjizat Quran pertama, ialah petunjuk yang paling benar. Yang kedua, dia menjadi memberi berita gembira. Anda wajib menjadi memberi berita gembira, berita yang benar. Sahabat-sahabat antara golongan yang berjaya diwujudkan Rasul sebagai orang yang paling peka, paling sensitif, paling perasa, saudara. Namun mereka masih lagi minoriti. Apa tandanya mereka sensitif? Kadang-kadang Rasul baca sebagai ayat terakhir, al-yauma akmaltu lakum dinakum 5.3, al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum nikmati wa raditu lakumul islam madina. Sahabat, orang yang beriman dengan Rasul dan sempat jumpa Rasul itu sahabat, bilangannya minoriti, mereka paling perasa, paling peka, paling sensitif. Baru dengar 1/3 ayat al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum nikmati wa raditu lakumul islam. Daripada penjuru masjid dah ada yang terisak-isak menangis sebab dadanya, sampai menangis titikkan air mata, tanda sedih kerana menyedari bahawa Rasul kita akan wafat tak lama lagi, kerana kerjanya telah sempurna sudah. Al-yauma akmaltu, telah aku sempurnakan agama ini. Cara hidup yang sempurna dipanggil ad-din. Cara hidup yang sempurna dipanggil ad-din. Cara hidup kita disempurnakan oleh Muhammad sallallahu alaihi wasallam dipanggil ad-din. Cara hidup yang tak lengkap dipanggil al-milah. Rasul dituntut mengikut milah Nabi Ibrahim. Summa auhayna ilaika anittabi millata Ibrahim hanifa wa ma kana minal musyrikin. Cara hidup yang sempurna ialah Islam. Al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum nikmati. Patutnya anda berbangga kerana kita punya cara hidup yang benar banding dengan online, saudara. Sahabat-sahabat yang dengar iaitu mula menangis merisau kerana Rasul kita akan wafat tak lama lagi, kerana tugasnya, misinya tersempurna. Saya berhenti setakat ini, saudara. Kita akan sambung lagi. Di rumah selalu baca
Allahumma akrimni bi karamatil Quran. Allahumma akrimni bi karamatil Quran. Aminkan saudara. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma akrimna bi karamatil Quran. Allahumma arhamna bil Quran waj'alhu lana imama wa nura wa huda wa rahmah. Allahumma zakirna minhu ma nasina wa alimna minhu ma jahilna. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhana rabbina rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin wa billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.